menewaskan seorang sahabat nama Sayyidina Hamzah ni. 70 orang dia bunuh dalam perang Badar. Lagi 70 orang sebagai tawanan. Termasuklah tawanan di antaranya adalah Umayyah, iaitu yang telah menyiksa Sayyidina Bilal, iaitu tuan pada Sayyidina Bilal. Jadi Allah Sayyidina Muhammad SAW akhirnya Umayyah pun mati di situ. Dan dalam perang Badar tadi ramai sekali, antaranya ayah kepada Hindun radhiyallahu anha warḍah, sekalipun dia masuk Islam lepas tu, tapi dia begitu geram kerana ayah meninggal, batu abang meninggal, adik-beradik saja 3 orang pas itu dah meninggal kerana siapa penyebatan? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu warḍah. Jadi Sayyidina Hamzah ni mempertahankan Rasulullah SAW. Jadi mereka datang dengan 3,000 tentera. Saat itu orang Islam cuma ada 700 orang datang. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW tempatkan di atas bukit ni adalah 50 orang daripada sahabat yang padam manah. Cuba kita bayang, kita tengok. Bila kita tengok bukit ni, cuba kita bayang 50 orang yang pemanah yang hebat, Nabi SAW letak di sini. Tempat berlaku perangan adalah di bawah sini. Tempat berlaku perangan adalah di bawah sini. Dan di belakang tu, berlaku di belakang situ sekali. Oleh kerana itu, kalau mereka datang untuk memerangi orang Islam, maka pemanah-pemanah yang hebat inilah akan memanah orang. Jadi Allah SWT Muhammad SAW, baginda SAW menunggu di sana, menunggu untuk melihat, perhatikan saja apa yang berlaku. Baginda SAW tak turun dalam perang lagi, kecuali apabila saat getir sangat-sangat. Hari perang Uhud, semua sahabat sibuk. Bayangkan 700 orang nak lawan 3,000 orang. Kita kata kalau seorang lawan 4 orang macam mana? Macam mana Sayyidina Bakar Siddiqnya hari itu? Macam mana sebagainya? Tumpuan hati mereka hanyalah jaga Rasulullah SAW. Apa-apa sekalipun jangan apa-apa berlaku pada baginda Nabi SAW. 50 orang pemanah sini, baginda SAW pesan, jangan sesekali tinggal bukit ni kecuali apabila dengan arahan saya. Maka Allah SWT Muhammad pada awalnya kelihatan seperti orang Islam kita dah menang. Maka ada beberapa yang turun mai. Ini melibatkan daripada orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin memang mereka tetap dengar hak mana Rasulullah SAW sebut, itu yang mereka akan buat. Jadi ada yang tahan, jangan turun lagi, kerana mereka nampak sudah bermenang. Saat itulah bayangkan Sayyidina Khalid Al-Walid daripada tempat perang ni datang ke belakang, kerana dia ialah seorang pejuang yang begitu hebat, pembunuh yang lebih hebat pada 007 pun. Dia naik ke atas waktu itu belum masuk Islam. Dia naik pada belakang, dia menumpaskan semua daripada pemanah-pemanah Nabi SAW di atas. Hampir-hampir Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkorban. Yang mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang awal masuk Islam selepas Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, teman baginda Nabi SAW, lepas tu mai ke Madinah. Jadi Sa'ad apabila tengok keadaan sahabat ni, sana kena bunuh, sini kena bunuh dan sebagainya, Rasulullah SAW sebagai syahid, sebagai seorang Sallallahu Alaihi Wasallam sedang merhatikan sahabat dia, sini kena bunuh, mana satu dia nak selamatkan? Cuba fikir tengok, hak ni aku nak selamat dulu kau, yang ni aku nak selamat dulu kau, semua sahabat aku senang dibunuh ramai sekali. Oleh kerana tinggalkan yang ni. Jadi baginda Nabi SAW lalu memakaikan baju besi 2 terus. Mula Nabi SAW pakai dah 1, lalu Nabi ambil 1 lagi baju besi bagi tebal 2. Kalau baginda nak turun diselamatkan sahabat, antara sahabat yang Nabi SAW pilih dalam ramai-ramai itu selamatkan adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu Sayyidina Sa'ad bin Waqqas melihat anak panah datang kepada dia dan orang main nak bunuh dia, memang nak kena nak panah. Saat itu terlintas satu benda dalam jiwa dia, kalau aku mati, apa akan jadi dengan Rasulullah SAW? Fikir tentang Nabi SAW. Maka saat itu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba aku melihat ada seorang lelaki yang azim begitu agung datang dengan memakai 2 baju besi. Aku tidak nampak siapa dia, kerana saat itu Nabi SAW pakai baju topi besi, memang tak nampak. Nabi tutup habis-habisan. Cuma aku melihat 2 baju besi, dan di celah-celah daripada topi itu masih lagi sempat melihat adalah warna putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Jadi dia tak tahu siapa dia datang selamat dia. Tiba-tiba ditempit oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kata silap, tempit kuat. Dia kata, Sa'ad, waktu tengah perang, sedarlah Sa'ad, sebab dia adalah singa juga. Sa'ad, sedar Sa'ad. Waktu tu Sayyidina Hamzah dah dibunuh. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas apabila yang datang selamatkan kamu itu Rasulullah. Bila Sayyidina Sa'ad tengok-tengok, dia tahu kata tu Rasulullah SAW, bayangkan bangkit semangat juang dia balik, lalu dia duduk sebelah Nabi SAW. Nabi SAW saat itu Nabi SAW pegang bahu Sayyidina Sa'ad, bagi duduk terus, bagi Sayyidina Sa'ad duduk begini.
Nabi SAW duduk berdiri. Nabi SAW pesan, wahai Sa'ad, memanahlah kamu sekarang dengan duduk. Aku akan manah yang berdiri. Nabi SAW panah berdiri. Nabi SAW penuhkan anak panah balik. Sebab Nabi SAW tahu, Sayyidina Sa'ad memanah ke mana pun semuanya tepat. Kerana itu pemanah pertama yang dalam Islam ni, yang kena manah yang pertama adalah anak panah Sayyidina Sa'ad dapat gelaran tersebut. Kerana Sayyidina Sa'ad apabila di saat sebelum perang Badar, mereka nak uji, dia kata orang Islam tak ada kekuatan, kami ramai, mereka bukan ada kekuatan apa. Nabi SAW suruh tunjuk lu panah Sa'ad, tunjuk tak mana nak panah tang situ. Bila Sayyidina Sa'ad panah, lalu dia tengok kena tepat tu, dia kata orang Islam sudah ada kekuatan. Barulah mereka balik untuk buat perang Badar. Dia panggil ramai, kalau tidak mereka nak challenge orang Islam sikit saja. Baik, yang penting lagi, Sayyidina Hamzah dalam peperangan terus menjerit sebutkan, ana asadullah wa ana asadu rasulillah, aku adalah singa Allah dan aku adalah singa bagi Rasulullah SAW. Terus mempertahan baginda Nabi Pancung. Saat perang Uhud ni, sebelum perang Uhud nak berlaku, di musyrikin Mekah riuh minta siapa yang boleh bunuh Hamzah. Waktu itulah seorang yang bakal jadi sahabat namanya Wahsy, dia asalnya hamba. Tuan dia celup dengan perjanjian berdarah, kalau hang boleh bunuh Hamzah, engkau akan kubebaskan. Dia tawaf di Mekah, Kaabah, dia abang kat semua orang, kalau dia ni boleh bunuh Hamzah, aku akan bebaskan. Saat itulah Hindun dengar. Hindun ni sebab bapa dia meninggal dunia waktu perang Badar, terus dia main. Dia kata, Wahsy, tadi kau tu janji nak bebaskan hang. Aku pula, kalau hang boleh bunuh Hamzah, seluruh daripada apa, daripada perhiasanku, mah-mah ni, barang kemas, semua milikmu kalau kau boleh bunuh Hamzah. Tapi kena bagi aku pasti dulu. Semua tak berani dengan Sayyidina Hamzah, tapi dalam peperangan tersebut masuk semua mati. Sayyidina Wahsy ni orang yang bersembunyi di sebalik batu. Dia sembunyi saja. Kerana Sayyidina Hamzah punya baju besi tu, dia macam sisik ikan yang turun ke bawah. Kalau tikam kau ni memang tak lut lah, tak masuk, kecuali kena tikam dari bawah naik ke atas. Jadi ketika mana Sayyidina Hamzah sedang hebat berperang di dalam perang Uhud ni, Sayyidina Wahsy yang sembunyi di sebalik batu tersebut tunggu ya. Elok Sayyidina Hamzah lewat saja, lalu dia tutup pada belakang, tembus sini sampai ke depan. Di saat tombak itu tembus, Sayyidina Hamzah ni sebenarnya masih lagi gagah lawan lagi dan sebagainya, pancung beberapa orang dan sebagainya, masih lagi menjerit. Sehinggalah saat dia nak rebah yang last kali, dia sebutkan bahawasanya, ana asadullah, ana asadu Rasulullah SAW. Untuk ketahuan semua, Sayyidina Hamzah lah yang duduk sebelah kanan Nabi SAW sebelum Sayyidina Bakar Siddiq. Sayyidina Bakar Siddiq dulu duduk belah kiri ya. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah duduk kanan. Seorang tak berani dengan Nabi sebab Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah inilah orang yang telah mempertahankan baginda Nabi SAW, yang datang bawa bekal busur panah, katok kepala Abu Lahab kerana buat lebih kurang kepada Nabi Muhammad SAW. Berani engkau buat lebih kurang kepada Muhammad SAW, anak menakan kita. Wahai engkau tahu Muhammad itu tidak akan membalas kepadamu. Aku lawanmu. Mulai saat ini kalau engkau apa-apa kat Muhammad, aku lawanmu. Kerana aku sekarang sudah ikut Muhammad. Wahai belum lagi bagi tahu tentang Islamnya. Jadi apabila Sayyidina Hamzah berperang lah sekali masih menyebut ana asadullah, ana Rasulullah, asadu Rasulullah SAW, akhirnya ubahlah tubuh badan yang mulia itu, iaitu Sayyidina Hamzah. Waktu meninggal dunia, Sayyidina Wahsy lari bagi tahu, aku dah bunuh Hamzah dah, bagi tahu kepada tuan dia pun dah bebaskan dah. Dengar pada Hindun tanya, mana dia? Mana mayat Hamzah? Mana mayat Hamzah? Aku tak berhati, aku dah bersumpah di Mekah, aku akan belah, aku akan makan hati dia. Saat itulah Hindun datang, kerat potong telinga dan sebagainya, hidung, lepas tu mata juga dicungkir keluar, lepas tu dada dibelah, dikeluar hati dan dimamah makan. Itulah mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa ardah. Baik. Jadi balik pada cerita Rasulullah SAW tadi dengan Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, mana yang ada semua dan sebagainya. Tiba-tiba dalam kegalutan baginda sedang nak menyelamatkan sahabat yang lain, baginda dicederakan, dilukakan sehingga pecah pipi baginda ni berdarah dan jatuh gigi geraham baginda Nabi SAW. Saat itu sahabat tak senang duduk, mereka nak perang, tengah perang, mereka kata tolonglah bagaimana sekalipun bawa lari Rasulullah SAW, jangan bagi Nabi ada sekali. Kami tak senang nak perang ni, kalau kami duduk lihat dengan tiba-tiba Nabi SAW luka, kami tak senang, tolong bawa lari. Maka orang yang bawa lari Nabi SAW adalah antaranya seorang daripada Muhajirin, Sayyidina Talha, dan 10 lagi daripada Ansar. 11 orang bawa Nabi SAW lari pergi Bukit Uhud. Ketika mana mereka sedang bawa lari Nabi SAW berat dengan badan yang berat dengan baju besi dua, tak sempat nak buka ada waktu. Sebab sahabat yang lain tolonglah bawa lari Rasulullah SAW dulu, kami akan teruskan perangan, tak apa, yang penting Nabi selamat, biar kami tak apa. Gugok pula jatuh syahid, gugok pula itu syahid.
Maka oleh kerana baginda luka yang teruk, maka dibawa pergi. Bila waktu bawa pergi tu, tentera musyrikin ikut belakang nak perang. Waktu nak naik ke bukit Uhud tu lah, kat pusat dah sampai tu. Ya Allah, ya Tuhan, bukan senang nak naik, nak bawa Nabi masuk dalam gua, sembunyi dalam tu. Tiba-tiba mereka yang sedang ikut ni, Nabi SAW kata, siapa dia nak selesaikan mereka ni? Mereka tengah ikut kita ni. Lepas tu Sayyidina Talha kata, ya Rasulullah, bagi saya Rasulullah, saya turun selesai mereka. Nabi SAW kata, bukan masa dia lagi Talha, bukan masa kamu. Turis seorang daripada Ansar turun pergi. Waktu tengah naik, jadi tinggal 10 orang ni, masuk Sayyidina Talha. Waktu tengah duduk naik tu lah, terkorban pula seorang lagi di situ meninggal dunia. Dia ligan lagi, hambat lagi. Bila hambat lagi, Nabi SAW kata, siapa nak selesai? Sayyidina Talha angkat tangan tu, ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah. Bukan giliran kamu Talha. Seorang lagi pula turun tengah naik sikit, berapa tapak meninggal pula. Menyaksikan turun naik pula lagi, tahu dah kata meninggal. Sampai Sayyidina Talha kerja angkat tangan. Nabi SAW tak izinkan lagi, belum sampai masa Talha. Sampailah terkorbannya seluruh 9 daripada Ansar, tinggal seorang lagi. Saat itulah orang yang Ansar yang terakhir, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya selesaikan mereka. Apa-apa jadi lepas ni, saya tak kisah lagi, yang penting saya boleh tolong bertahankan Rasulullah SAW. Maka dia turun. Sayyidina Talha, tinggal Sayyidina Talha yang bawa naik Nabi SAW sampai ke gua. Dalam gua dia ada kena naik tempat sembunyi pula. Di sinilah anak tangga dia tinggi, lebih kurang macam ni. Macam mana nak melangkah, nak naik begitu? Kalau kata dengan beratnya baju besi, dengan luka tubuh baginda Nabi SAW, luka yang jadi lemah kerana banyak berdarah. Maka saat itu Sayyidina Talha tundukkan badannya macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, pijak di atas belakang saya Rasulullah. Pijak belakang saya, lepas tu saya akan buat gitu. Dan naik bersindung situ. Kalau sini orang panah kena lagi, situ memang tak kena dah, sebab memang terselamat dah. Maka saat itulah Sayyidina Nabi SAW dengan tubuh yang berat, dengan baju besi, pijak di atas tubuh belakang badan Talha. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu naik. Lepas tu tengok yang terakhir daripada Ansar meninggal dah. Bila meninggal yang terakhir, Sayyidina Talha kata, ya Rasulullah, izin tak saya pergi sekarang selesaikan mereka semua tu, daripada bunuh 10 orang sahabat kita. Nabi SAW kata, wahai Talha, inilah masanya dia. Maka Sayyidina Talha turun bagaikan seekor singa yang garang. Sayyidina Talha turun, pancung habis semua yang bunuh 10 orang. Abang kata seorang sahabat Nabi ni hebat sampai begitu sekali. Bunuh habis, tapi namun dia tetap sini, tetap sini, dan sebagainya. Sehingga kan kalau lihat luka di atas badan sahabat Nabi, Sayyidina Talha yang paling hebat. Waktu ketika mana saat itu, ada pula yang mana yang lukakan Rasulullah, dialah yang bising di kawasan sini. Abang kata, Muhammad sudah mati. Bayangkan perasaan sahabat waktu perang, mereka perang untuk Rasulullah, tiba-tiba dengar kata sahabat Nabi Muhammad dah mati. Macam mana? Ada yang hampir luruh jantungnya kerana kami berjuang untuk Muhammad SAW. Bagaimana? Salah seorang pada mereka, nama sahabat tersebut ialah Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah yang cerita kisah dia dihantar ke bumi Mesir untuk bertemu dengan Muqawqis untuk hantar salam kepada Nabi. Beliau itulah dalam peperangan dengar saya Nabi Muhammad sudah mati, berhenti perang, terus lari pergi cari. Tadi kami dah hantar suruh sahabat pergi selamatkan Nabi, takkan Nabi mati. Dia pun lari. Maka apabila sudah sampai kepada depan pintu gua, tiba-tiba Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah nampak Rasulullah SAW tengah cuci pipi baginda sallallahu alaihi wasallam yang berdarah. Tengah cuci, itulah dikasan darah ada dalam gua tu, sehingga kan gua tu sangat berwangi. Masya Allah, tabarakallah. Boleh bau lagi dalam gua tu kalau kita masuk. Dia punya bau tu, Allahu akbar kabira. Jadi Allah Sayyidina Hatib yang minta sampai ke pintu gua nak pastikan Rasulullah hidup atau tidak. Biar aku yang canang pada semua balik kata Muhammad SAW tak mati lagi. Jadi tiba-tiba lihat Nabi SAW tengah cuci. Ya Rasulullah, tenangnya hati saya melihat Tuhan masih hidup, kerana di medan perang sekarang sedang riuh dengan menyatakan Muhammad itu sudah mati. Ingat, kataan Muhammad sudah mati ini pernah berkumandang semula selepas pada Nabi SAW betul-betul wafat. Waktu tu Sayyidina Umar bin Khattab keluarkan pedang, kita ingat. Sebab itu dia keluarkan pedang, jadi macam orang hilang pertimbangan. Kerana suasana perang Uhud inilah menyebabkan ramai pada sahabat meninggal dunia bila dengar Muhammad SAW sudah mati. Sebab tu Sayyidina Umar tak boleh dengar perkataan tu, sebab dia teringat peristiwa dalam perang Uhud. Baik, lepas Sayyidina Hatib yang minta rasa tenang tengok muka Nabi, walaupun baginda cuma nampak pecah bertipi-tipi dan berdarah. Terus Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah katakan, ya Rasulullah, bagi tahu kepada saya, siapa yang buat pipi Tuan sampai begini sekali, demi Allah saya akan cari dia.
Nabi SAW keluar sikit beritahu. Itu yang sedang duk heboh beritahu kata saya dah mati. Dia itulah Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah pegang balik pedang dia semua. Dia tuju pergi kepada kawan tu. Mana orang yang menghalang antara Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah dengan orang yang lukakan Nabi SAW. Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah pancung. Akhirnya sampai pada kawan tu, dia tetak kepala. Dia pegang bawa balik sampai ke tunjuk pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah bunuh dia. Orang yang lukakan Rasulullah SAW sudah mati. Orang yang bagi tahu kata Muhammad sudah mati, ini dia yang mati. Sebab begitu kali sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Maka akhir sekali selepas daripada riuh tentang Nabi Muhammad dah mati itu menyebabkan sahabat semua bunuh sambil mereka abang kata mereka menang dan sebagainya. Sahabat semua dapat berita pada Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah dan juga sebagainya menyatakan bahawa Nabi Muhammad masih hidup. Daripada jauh orang musyrikin tengok di sini, Nabi SAW jungai muka pintu gua saja pun mereka dah tahu itu cahaya Muhammad. Muhammad masih hidup. Sahabat bala balik, Muhammad masih hidup. Waktu itulah orang musyrikin walaupun nampak zahir mereka menang, tapi sebenarnya mereka rasa mereka kalah juga sebab Nabi SAW tak mati. Tapi mereka tak teruskan peperangan dah. Saat tu mereka pergi tinggal. Maka Sayyidina Rasulullah SAW dibawa dipapah untuk tengok sahabat-sahabat ni depan ni semua ni. Bawa tengok seorang-seorang sampai jumpa Sayyidina Hamzah. Tengok sampai jumpa jenazah Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad SAW menangis. Lalu Nabi SAW beritahu kata jangan panggil kakak pada Sayyidina Hamzah, itu maknakan Nabi SAW. Jangan bagi mai tengok. Jangan bagi dia mai tengok. Sagi tengok adik dia macam mana keadaan dibunuh begini, mesti tak tahan. Sahabat cuba tahan lah. Tapi namun begitu kakak Sayyidina Hamzah masih lagi cuba nak lepasi sampai tengok-tengok. Ya Allah, adikku Hamzah dah mati. Tengok dengan keadaan Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Sebab tu Nabi SAW tak boleh nak lupa walaupun Sayyidina Wahsy sudah masuk Islam. Waktu masuk Islam tu Sayyidina Wahsy jumpa Nabi SAW. Masuk Islam, Nabi SAW tanya, ni kisah lepas tu, engkau Wahsy kan? Ya, saya Wahsy ya Rasulullah. Engkau kan yang bunuh Sayyidina Hamzah lu? Tuan, itu cerita lama, tapi memang saya yang bunuh. Tapi itu dulu lama dah. Ini sekarang saya sudah perlu Islam. Nabi SAW bagi tahu Islammu itu diterima. Tapi boleh tak jangan tunjuk muka kamu pada saya? Sebab saat saya tengok muka kamu, saya teringat pembunuhan Sayyidina Hamzah. Bila kamu bunuh menyebabkan hindun, buat macam-macam dan sebagainya. Masih terkenangkan bapa saudaranya yang mana besar sekali minum susu Sayyidina Halimatus Sa'diyah, ibu Suswan bersama dan sebagainya. Baik, Allahumma salli alaihi. Lalu Nabi SAW berpindah tengok pula Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni siapa? Waktu seawal orang Ansar yang dihantar lebih kurang dalam 12 orang datang ke Mekah sebelum Nabi pindah mai ke Madinah. Mereka mai terima Islam 12 orang. Terima Nabi SAW kata, okey baik, kalau gitu saya hantar sahabat saya untuk mengajar Quran dan kembangkan Islam sana. Siapa dia? Abdullah bin Maktum dan juga Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Mereka dua datang, tinggal lama tak nampak wajah Nabi SAW semata-mata untuk kembang Islam. Bayangkan tahun dia hantar, tahun depan datang dengan 70 orang masuk Islam. Sayyidina Mus'ab bin Umair mengislamkan hampir 70 orang baru pula datang. Maka mereka 70 orang kata kami akan terima Rasulullah SAW di Madinah. Sebab tu Nabi SAW pindah. Jadi semua orang Islam di Madinah berkembang adalah punca di antaranya adalah kerjasama daripada Mus'ab bin Umair. Walhal dia dulu siapa di Mekah? Bukankah dia anak manja, anak orang kaya, anak ibu dia yang kaya-kaya. Ibu dia kata apa? Kalau engkau tinggal Muhammad SAW, ibu bagi semua. Tapi kalau engkau tak tinggal, apa pun ibu takkan bagi apa, semua ibu ambil. Dia sanggup tinggal sehingga kan dia tinggal dengan pakaian-pakaian biasa-biasa saja semata-mata kerana tak mau pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila Nabi SAW tengok jenazah Mus'ab bin Umair, suruh tutup dengan kain. Ambil kain nak tutup, tiba-tiba tarik tutup kaki, terbuka betul muka. Tarik betul muka, buka betul kaki. Nabi teringat dia dulu anak orang kaya. Kain apa dia nak boleh? Tapi dia tolong saya. Sampai hari ni nak tutup wajah dia pun tak boleh. Tarik sini, buka sana. Tarik sana, buka sini. Maka Nabi SAW perintahkan tanamkan semua sahabat. Semua tanam. 70 orang sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi sebut, demi Allah, kalau ada lagi peperangan sebab Uhud ni dengan musyrikin, satu orang daripada sahabatku imbalan dia adalah 70 nyawa orang musyrikin. Nabi SAW janji Nabi boleh buat benda tu. Jadi Nabi seorang akan bunuh. Hamzah seorang aku bunuh 70 orang tu. Jadi seorang 70. Saat itu ada seorang sahabat main, ya Rasulullah, pipimu terluka Rasulullah ni, darah tak berhenti lagi. Tolonglah angkat tangan bagi mereka kena laknat hak buat kat Nabi lebih kurang tu.
Nabi SAW kata saat itu, Nabi kata, innama bu'istu rahmatan mudah. Aku diutuskan untuk rahmat, bukan untuk nak doa bagi siapa-siapa kena laknat. Dah, daripada luka pipi Nabi pun Nabi SAW kata gitu. Tengok akhlak Nabi SAW. Baik, waktu orang tiba ke gua nak pergi ambil Nabi SAW, nak selamatkan Nabi, sahabat pipi kata, ya Rasulullah, dah selesai dah perang, kami nak tolong rawat baginda. Baginda kata, jangan rawat saya lagi, tengok tu kat bawah ada siapa? Sayyidina Talhah yang sudah terbengkalai. Walaupun dia bunuh habis dah semua tu, dia luka mata-mata. Kata Nabi SAW, siapa yang nak melihat kepada seorang yang syahid tapi masih hidup, kata muka bumi ni, lihatlah kepada Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah masih hidup walaupun dia terluka di sana-sana sini, hebat luka dia. Sebab tu apa jadi lagi? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tak boleh ikut dalam peperangan lagi lah lepas peperangan Uhud, kerana luka dia yang begitu kritikal, tak boleh ikut. Dia luka banyak, sehingga akan akhirnya dia fikir macam mana cara nak cari pahala lagi. Dia dengan berniaga cari kekayaan untuk orang Islam dan sebagainya. Jadi lepas Nabi SAW suruh tanam semua, ditanam di situ, semua ditanam di sini dulu. Cumanya selepas daripada bertukar khilafah sampai khalifah Sayyidina Muawiyah, waktu itu Sayyidina Muawiyah perintahkan untuk buat aliran air sungai lalu. Jadi nak kena bagi air sungai lalu, sini nak jadi air sungai lalu. Maka waktu itu Sayyidina Muawiyah perintahkan kepada pekerja-pekerja untuk bagi air sungai lalu. Tiba-tiba pekerja-pekerja datang, wahai Tuan Khalifah Muawiyah, kami nak bagi tahu, kami tak boleh buat empangan untuk lalu air kecuali air tadi akan lalu di atas kubur para syuhada Uhud. Sayyidina Muawiyah kata, jangan, sama sekali jangan buat macam tu. Pindahkan kubur-kubur ni di situ sekarang ni. Di situ sekarang ni, di situ. Jadi pindahkan semua jenazah-jenazah sahabat yang pernah mati dulu ni. Berapa tahun Sayyidina Muawiyah punya pemerintahan kan, lepas tu lambat lagi kan, berapa puluh tahun lepas tu baru Sayyidina Muawiyah suruh pindah. Saat itulah ada sahabat yang sudah bertongkat datang nak tengok balik. Digali kubur semula, mereka pun datang nak tengok balik. Korek kubur angkat. Sahabat yang sudah bertongkat, yang sudah berubah dan sebagainya, menyaksikan sahabat-sahabat mereka yang meninggal dulu, dan hari ini menyaksikan kubur mereka digali untuk dipindahkan. Kata para sahabat, kami melihat jenazah mayat kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, seakan-akan baru kemarin kami baru lepas perang, kami baru tanam jasad dia. Keluar macam tu lagi. Keluar masa Ibn Umair pun macam tu juga, Abdullah Ibn Jahil pun juga. Bayangkan perasaan mereka yang sudah berumur melihat jenazah-jenazah kawan mereka masih lagi sama begitu, masih lagi darah itu tidak kering, dipindahkan di sana. Jadi pengajaran daripada peristiwa perang Uhud, semenjak hari itu tidak ada lagi seorang pun sahabat yang berani ingkar ataupun buat pilihan di atas pilihan Rasulullah SAW. Dengarkan sikit lagi. Selepas Nabi SAW pun semua sampai di Madinah dengan sahabat dan keadaan yang luka-luka, sampai-sampai saja Abu Sufyan waktu tu jadi kepala kepada musyrikin yang hendak main. Dia kata, ini peluang kita. Apa peluang? Kita pergi Madinah, kita tawan Madinah tu, kita perang kat Madinah tu. Ni baru yang beberapa hari kita pergi tu. Pasal apa? Sebab sahabat Muhammad semua tengah luka. Kalau mereka keluar main perang kita, dah tentu kita menang. Lalu Abu Sufyan pun mula mengorak langkah nak main tuju ke Madinah. Waktu tu sahabat tengah duk luka, tengah duk sedih, tengok sahabat lain meninggal dan sebagainya. Berita daripada malaikat Jibril sampai pada Nabi SAW. Sampai beritahu kata ada rombongan daripada musyrikin nak sambung perang, nak main bunuh habis yang ada kat Madinah ni bagi selesai orang Islam semua habis. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi SAW lari. Nabi lari, Nabi pegang kuda. Nabi naik kuda. Nabi nuncuk dengan laju sekali. Baginda SAW luncuk laju. Sahabat pun heran, Nabi SAW nak pergi mana ni? Nabi SAW nak pergi seorang. Sebab Nabi takkan biar lagi siapa-siapa sahabat itu korban. Baginda akan pergi perang. Rasulullah kata, mereka hendak datang menyerang kota Madinah, mereka datang nak melukakan dan matikan lagi sahabatku, aku takkan izinkan. Sekarang ni aku akan datang berperang bersama dengan Allah. Nabi naik kuda seorang. Bila Nabi SAW naik kuda sampai sahabat tak ada perang, ada yang baru naik tarik kuda nak ikut Nabi SAW. Nabi tengok perang, sampai kepada mata-mata Abu Sufyan bahawasanya Nabi SAW bertolak main seorang, terus lari bagi tahu, Abu Sufyan, Muhammad datang untuk perang kita. Kata itu, dia datang dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat yang dah luka. Dia datang seorang. Kalau dia datang seorang, semua balik. Kerana Nabi Muhammad datang seorang, dia bersama dengan Allah, lari balik semua patah balik semata-mata kerana Nabi Muhammad SAW main seorang. Kalau ada sahabat sebelum tu mungkin ada yang ingkar, boleh ada peluang untuk mereka menang. Tapi bila tak ada seorang pun, maka dia bersama dengan Allah. Jangan, semua pakai patah balik.
Tentulah dapat pengajaran bahawasanya Nabi SAW begitu orang yang hebat, dia bukan main-main. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila peperangan begitu dahsyat, kami akan biar baginda di belakang, kami akan masuk ke depan semua. Tapi kalau peperangan jauh lebih dahsyat daripada dahsyat kami ni, maka Nabi lah duduk depan, kami duduk di belakang. Sampai tahap tu, siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang duduk di belakang tau, semua akan mari depan. Sebab tu Nabi tak boleh tengok. Sebab tu Nabi SAW pesan, ingat betul-betul lagi Nabi sebut kata Bukit Uhud pun sayang. Dengar Nabi SAW, la tasubu ashabi, jangan cela maki sahabatku, jangan hina maki sahabatku. Itu yang marah sangat ahli sunnah, marah sangat pada Syiah sebab ni. Hampa kata tak sahabat Nabi, la tasubu ashabi. Nabi ulang 3 kali, wallahi demi Allah, kalaulah sekiranya di kalangan kalian ni yang menginfakkan seluruh apa yang ada dalam muka bumi ni, takkan sama walaupun secupak daripada pemberian sahabatku. Kalian bagi macam Bukit Uhud, Nabi SAW kata, Bukit Uhud yang besar ni adalah emas. Kalian bagi ni kat saya pun untuk infak untuk Islam, takkan sama dengan pemberian secupak daripada pemberian sahabatku, walaupun bukan emas ataupun setengah daripada cupak tersebut. Jadi nilai Nabi SAW mengambil titik nilai berat tentang nilai. Jadi sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, 70 orang sahabat yang telah meninggal di sini dah ditanam situ. Saya lagi bagi salam. Bagi salam, sebutkan nama Sayyidina Hamzah secara khususnya, sebutkan Sayyidina Abdullah bin Jahshin, Abdullah bin Jahshin, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mus'ab bin, Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Jadi situ Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seterusnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa Sayyidina Muhammad Sa'ad bin Rabi'. Jadi Allah Sayyidina Muhammad dan lain-lain secara umumnya bagi salam, baca Fatihah, depa hadiah pada depa. Bukan kita main sini mata-mata nak beli kurma jual apa-apa. Main sini ni tempat besar ni berlaku. Jadi biar Allah Taala bagi tambah rindu bagi semua yang dengar pada pagi ni, dan juga kecintaan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Biar kita tahu hari ini bahawasanya mereka yang duduk di keliling Nabi SAW bukan orang biasa. Ialah orang yang begitu hebat sekali, sampai seorang boleh buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Sebab itu jangan bubuh biar orang duk sebut kata Nabi Muhammad dah mati dalam telinga kita. Tapi letakkan selalu bahawasanya baginda Allah sentiasa hidup dalam hati kami. Kalau bubuh kata Nabi mati, itu jadi mati habis semua, galanya mati. Hati pun mati. Jadi bubuh Nabi SAW sentiasa hidup, maka aku akan terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jadi Jabal Rumah, di sana adalah Bukit Uhud. Jom sama-sama kita pergi ke sana, insya-Allah, bagi salam. Insya-Allah.